Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya M. Hilmi Osman. Pada kali ini saya ingin berkongsi dengan anda semua 5 tips mendapatkan komposisi gambar yang menarik. Komposisi adalah satu elemen yang penting yang perlu ada dalam gambar kita, yang mana ia akan menjadikan gambar kita lebih menarik. Okey, di sini saya kongsikan sedikit contoh-contoh gambar yang menggunakan elemen rule of third. Okey, untuk gambar yang pertama ini, jika kita menggunakan Adobe Lightroom, kita boleh mengubah ataupun kita boleh crop kita punya gambar supaya mendapatkan komposisi yang lebih menarik. Walau bagaimanapun, jika kita biasa menggunakan teknik rule of third ini, kita tidak lagi perlu mengedit ataupun tidak perlu lagi crop gambar tersebut. Kita boleh dapatkan gambar tersebut lebih menarik semasa kita merakam gambar tersebut. Okay, gambar asal macam ni. So kita boleh cropkan supaya menjadikan ia lebih menarik dengan menggunakan elemen rule of third. Okay, sama juga dengan gambar ini. Kalau kita tengok gambar asalnya, dia tidak betul-betul lagi menggunakan elemen rule of third. Jadi kita boleh crop agar ia lebih menarik dengan menggunakan elemen rule of third. Okey, kita tidak semestinya betul-betul meletakkan subjek pada titik rule of third tersebut. Kita boleh meletakkan hampir ataupun terletak di sebelah tepi, sebelah kiri atau kanan, bawah atau atas. Okey, jika kita menggunakan Adobe Lightroom, kita boleh tekan button O untuk menukar garisan-garisan komposisi yang ingin kita gunakan. Dia ada banyak garisan-garisan komposisi yang ada, di mana salah satu adalah rule of third, iaitu ini. Kalau tengok gambar ini, dia boleh juga jadi dalam bentuk elemen yang sebeginilah. Okay. Ini fungsi yang ada di dalam Adobe Lightroom yang boleh kita gunakan. Okay, kalau kita tengok gambar ni, memang subjek betul-betul telah berada pada elemen rule of third, iaitu di sebelah atas kanan titik. Okay, tips yang kedua adalah leading line. Leading line ni di mana kita menjadikan seakan nampak ada garisan yang akan membawa kita kepada subjek yang kita ambil. Sebagai contoh, jalan raya, jalan kereta api, ataupun juga struktur-struktur bangunan, ataupun corak-corak yang ada di dalam sekarang kita, yang boleh kita menjadikan ia sebagai satu rujukan garisan yang membawa kepada subjek yang ingin kita rakamkan. Sebagai contoh, dalam gambar ini, garisan rel kereta api ini telah membawa kepada subjek tersebut. Okey, gambar ini pula adalah divider di tepi ini dan juga garisan jalan raya ini yang akan membawa kepada subjek kita, iaitu sebuah kereta. Okey, yang seterusnya ini adalah pagar ni dan juga pokok ni yang membawa kepada subjek kita. Ini adalah jalan raya dan bangunan yang membawa leading line terus menuju kepada subjek kita. Sama juga dengan yang ini. Jalan kaki, laluan jalan kaki ini adalah leading line. Okay, macam yang ini pula adalah susunan-susunan kotak ini membawa kepada subjek kita. Okay, kalau tengok gambar yang ini pula adalah tali ini dan juga buat batang pokok yang tumbang ini membawa kepada subjek kita.
Okey, tips yang ketiga adalah centered composition and symmetrical. So dalam kaedah ini kita break the rule of third. Maknanya kita tidak semestinya menggunakan teknik rule of third untuk meletakkan subjek kita. Tetapi pada kali ini kita akan letak subjek kita di tengah. Sebagai contoh, macam subjek ini kita letak di tengah, tetapi biasanya centered composition ni biasanya persekitaran kiri dan kanan ataupun atas di bawahnya adalah sama. Macam yang ini kita nampak bahagian kiri dan kanan dia adalah sama ataupun hampir sama lah. Macam contoh yang ini, saya gambar ini kita dah blur. Jadi bila kita dah blurkan dia dengan focal length yang jauh dan juga aperture yang besar, jadi background tu dah nampak seakan-akan sama. Jadi kita boleh letakkan subjek kita di tengah. Sama juga dengan yang ini boleh juga menjadikan ia teknik leading line, tapi ia juga boleh dikategorikan sebagai centered composition di mana kiri dan kanan subjek tersebut adalah lebih kurang sama. Okey. Sama juga dengan yang ini dan juga yang ini serta yang ini. Okay, macam yang gambar terakhir ini, dia punya background blur kerana menggunakan aperture yang besar. Jadi bila dia dah blur tu dia seakan sama kiri dan kanan. Jadi kita boleh letakkan di tengah ataupun kita masih boleh gunakan komposisi rule of third. Okey, tips yang keempat, leave negative space. Maknanya kita meletakkan subjek di komposisi yang mana kita dapatkan satu ruang yang kosong ataupun pattern yang hampir sama yang nampak seakan kosong supaya subjek kita nampak dengan lebih jelas dan lebih menarik. Okey. Macam contoh gambar ini, saya letakkan gambar boat ni di belah tepi. Okey, dan background sungai ini adalah kita boleh kategorikan sebagai negative space lah. Sama juga dengan gambar yang inilah. Okey, sebab pattern dia lebih kurang sama untuk background, jadi kita boleh jadikan ia sebagai negative space. Okey, gambar yang seterusnya adalah ladang teh ni. Okey, kita boleh kategorikan sebagai negative space. Sama juga dengan yang ini. Seterusnya yang ini. Dan yang gambar terakhir ini adalah walaupun kalau dalam keadaan sebenar kita nampak ruang yang ada di kiri kanan tu, tetapi kita menggunakan teknik kecerahan pada subjek tersebut untuk menggelapkan kawasan lain supaya kawasan lain tu nampak seakan negative space lah. Okey, tips yang terakhir adalah frame in frame. Frame in frame ini di mana kita menjadikan kita punya foreground ataupun subjek yang ada di sekeliling subjek sebenar sebagai frame. Contohnya kita boleh menggunakan frame pintu, tingkap ataupun apa jua lah. Mungkin juga pokok. Kita boleh gunakan dia sebagai frame dan kita letakkan subjek di tengah frame tersebut. Sebagai contoh macam gambar yang ini, subjek adalah boat dan juga matahari, matahari yang terbenam. Ia berada di tengah frame yang terbentuk oleh pokok kelapa ini. Okey, sama juga yang kedua ini, subjek adalah dua orang dan juga dengan kawasan sunset dikelilingi dengan pokok-pokok kelapa yang bertindak sebagai frame.
Okay, gambar seterusnya adalah di mana ruang lorong bangunan ini telah menjadi sebagai frame untuk subjek kita. Manakala gambar yang seterus ini adalah pokok. Okey, pokok ini dan juga ranting-ranting di atas ini bertindak sebagai frame. So, gambar yang seterusnya, subjek kita adalah pokok yang kecil ni, di mana ia diframekan dengan pokok yang bertindak sebagai foreground gambar ini. Okay, gambar seterusnya, gambar motosikal ini, dia berada di dalam ruang pintu kenderaan ini, menjadikan ia subjek yang diletakkan di dalam frame. Okay, yang terakhir ini adalah foreground daun-daun dan pokok bunga di tepi ini yang telah menjadikan ia sebagai frame dalam gambar ini. Jadi itu sahaja 5 tips yang saya kongsikan berkenaan dengan komposisi dalam mengambil gambar. Semoga ia bermanfaat kepada anda semua dan jangan lupa subscribe channel saya dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye-bye.